yang dah ikut Nabi SAW, yang dah ikut dah masa tu pun pula ada problem iman. Jadi bukan boleh buat main-main benda iman ni. Apabila orang Islam dengar Nabi cerita, ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni yang dah Islam dah ni jadi confused 50-50. Padahal tuan-tuan, Isra' wal Mi'raj tahun keberapa kenabian? Tahun keberapa kenabian Nabi SAW dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj? Dah nak dekat hijrah dah. Dah nak dekat hijrah 10 hijrah, 10 An-Nubuwah. Maknanya 10 tahun dah Nabi duk cerita tentang Islam. Ramai dah orang duk masuk Islam. Tiba-tiba berlaku peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Bila berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi cerita Isra' Mi'raj, tang sini Allah uji iman orang yang dah beriman dah. Iman orang Islam yang dah ikut Nabi dah. Tiba-tiba ada di kalangan mereka ni jadi celaru. Ada sahabat-sahabat Nabi jadi confused pada iman. Ada sahabat-sahabat yang jadi ragu-ragu. Lagu mana ni? Yalah tuan-tuan, nak fikir dengan kepala otak, pi ke Aqsa satu hal. Pi Aqsa satu hal, kemudian pi Sidratul Muntaha satu hal. Kemudian balik sebelum subuh satu hal. Rasa-rasa tuan-tuan kalau ada masa tu, tuan-tuan nak percaya ke tuan-tuan tak percaya? Main iman hak lah ni. Main tara iman kita hak subuh tentu arah mai. Haru. Tak percaya. Jadi ada sahabat yang lagu ni, sahabat tuan-tuan, orang yang hidup zaman wahyu. Orang yang hidup wahyu duk turun noh. Jadi ada yang confused. Yang betul-betul tasdik ni, yang betul-betul yakin sungguh Abu Bakar. Sina Abu Bakar lah yang mempunyai keyakinan. Bahkan ada Abu Jahal dicerita kepada Sina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Bukan takat Sidratul Muntaha, bukan takat langit ketujuh ya. Kalau lepas lebih daripada tu, kalau ada lagi, aku pun percaya. Ni nahbaknya kata, iman jenis tolak tak rebah. Iman hak jenis tolak tak jatuh. Ni iman Abu Bakar. Iman hak lagu ni lah yang nak kena cari tuan-tuan. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Iman yang lagu ni lah yang kita nak kena ambil, yang kita nak kena cari sungguh-sungguh buh dalam hati, tambah zaman lah ni. Cari seminggu dua hak cerita ada seorang wanita Islam Melayu kita hak Johor hak kahwin dengan Kapten hoki India tu, wallahu alam status bagaimana, tapi dia kata ni dia hanya ikut adat. Kalau betul dia pegang keyakinan dia ni tuan-tuan, dia tak akan buat benda yang mensyirikkan Allah, sebab dia berkait dengan perkara iman. Sebab tu tuan-tuan, iman ni kena jaga sungguh. Iman ni silap sikit saja, buat salah sikit saja, boleh membatalkan iman. Iman tu boleh batal, iman tu boleh rosak. Kena jaga. Jadi bila disebut tentang iman, kata tuan kitab, iman itu ialah tasdik. Duduk tang mana iman ni? Iman ni dia tak duduk tang lain melainkan i'tiqad dengan hati dia. Iman tu duduk di hati. Hati kita ni lah. Tubuh badan kita ni ada raja. Tubuh badan kita ni ada raja. Semua kehidupan Allah Ta'ala bagi ada ketua. Allah Ta'ala bagi ada ketua.
Sekumpulan gajah mesti ada ketua dia. Sekawan gajah mesti ada ketua dia. Binatang pun dia ada ketua dia. Manusia dia tak boleh tidur ikut suka dan, tak boleh, dia mesti ada ketua. Bahkan dalam rumah tangga mesti ada ketua. Suami ketua. Bahkan Nabi ajak kita kalau kita musafir, lantik ketua. Nanti seorang ketua. Maknanya Allah Ta'ala jadikan lagu tu sunnatullah. Setiap makhluk dia ada ketua. Malaikat, dalam kumpulan malaikat ada ketua. Ada ketua dia. Nak abadnya kata lagu tu lah Allah Ta'ala buat. Dalam tubuh badan kita ni, tu ada abad sekumpulan manusia. Kalau kehidupan masyarakat manusia memang ada ketua. Khalifah ke sultan ke, ikut sukalah kita nak bubuh nama apa pun. Kalau diri kita seorang-seorang, tiap-tiap diri kita seorang-seorang, ada raja dia, ada ketua dia. Dan raja dalam diri kita ni al-qalb. Raja yang duduk dalam diri kita ni al-qalb, qalbun. Dalam kitab penawar bagi hati dia kata qalbun. Apa itu qalbun? Hati. Dalam hati, dalam diri kita ni, tubuh badan kita ni macam-macam ada. Duang ada, dalaman ada. Ada tangan, ada kaki, ada usus, ada perut, ada darah. Semua tubuh badan kita, unsur apa sekalipun yang ada tubuh badan kita, raja dia hati. Dia panggil qalbun. Hati ni dalam diri manusia ni sangat penting, tuan-tuan. Tidak, Nabi tak kata dah wa idza salaha salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Nabi kata kalau elok benda tu maka elok segala tubuh badan amalan dia, perangai dia, sifat dia, PL dia. Wa idza fasadat, kalaulah tak elok benda tu maka tak eloklah semuanya. Perangai dia, sifat dia, percakapan dia, semua jadi tak elok. Punca dia daripada benda ni. Apa dia benda tu? Ala wahya qalb. Ketahui olehmu, kata Nabi, benda itu adalah qalbun, hati. Orang dengki mula dengan hati. Orang riak mula dengan hati. Orang sum'ah mula dengan hati. Semua datang punca daripada hati. Sebab tu hati ni penting. Maka hati ni mesti kena jaga sungguh-sungguh. Hati ni mesti kena pelihara sungguh-sungguh. Maka nak pelihara hati tu lagu mana? Iman. Bubuh iman dekat situ, baja iman. Kerana i'tiqad iman itu dengan hati. Hati tempat letaknya iman. Kepada apa yang diketahui yang ianya daripada agama Islam. Tiap-tiap apa yang kita nak pegang dalam iman i'tiqad kita ni, mestilah semuanya datang daripada agama Islam. Dia mesti mai daripada ajaran. Baru betul lah. Kita nak pegang ajaran Nabi ni, ajaran itu adalah ajaran Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam ni adalah pegangan i'tiqad yang kita nak kena pegang. Bukan duk pi pegang i'tiqad agama lain, bukan nak pegang i'tiqad agama ni dak. Kemudian bila disebut agama Islam, kita ambil pendapat Al-Imam Nawawi. Ambil pendapat Al-Imam Nawawi, kalau kita pegang agama Islam, maka kita berpeganglah dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegang dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan duk pi pegang i'tiqad yang lain. Pegang i'tiqad yang lain ni payah. Pegang i'tiqad yang lain ni payah. Kenapa? Kerana mungkin ada sesatnya. Kerana mungkin ada penyelewengannya. Kita tak mahu hak yang tu. Maka jalan yang paling tepat, kita pegang dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah tu pula nak pegang hak yang lagu mana pula? Kalau di Nusantara Melayu ni,
pegang Asy-Syafi'i, pegang hak mazhab Syafi'i kalau perkara berkait dengan fiqh. Sebab kita ni adalah nusantara ni, pilah mana pun Syafi'i. Kita pergi Singapura, orang Islam di Singapura, depa mazhab apa? Syafi'i. Kalau kita pergi Brunei, orang Islam di Brunei, depa pegang apa? Syafi'i. Kita pergi Thailand, belah-belah petani ni, kita tanya depa hampa beramal dengan ajaran mazhab apa? Syafi'i. Kalau kita pergi di Mindanao, di belah Filipina, depa pun Syafi'i. Kita pergi Indonesia, walaupun macam-macam pahaman di Indonesia, tapi majoriti dia Syafi'i. Jadi belah Nusantara Melayu ni Syafi'i. Kita pergi ke Kemboja, ada orang Islam Kemboja, depa pun Syafi'i. Saya pernah pergi Vietnam dan saya pernah pergi jumpa orang Melayu di Vietnam. Kita tengok amalan depa beramal dengan Islam dan sebagainya pun menjurus kepada ajaran Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi kita ikut hak yang tu. Kalau kita pergi tempat lain Hanafi, tak apalah, yang tu tetap dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dia Hanafi, walaupun dia tu Maliki mazhab lah, no, walaupun dia Hambali, tetapi masih lagi dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam kita pergi negara benua India. Benua India ni banyak Hanafi. Kita pergi Bangladesh, kita pergi Pakistan, kita pergi India, kan? Hak yang ni kebanyakan dia Hanafi, tapi tetap dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita pegang yang tu. Bila pegang agama Islam, kita nak hak betul. Kita nak hak betul. Sebab apa? Sebab kita ni orang yang jauh dengan Nabi. Maksud jauh dengan Nabi ni pasal apa? Bukan jauh daripada hubungan batiniah, tak. InsyaAllah hubungan batiniah kita dekat dengan Nabi, rajin sama dengan Nabi, insyaAllah. Hubungan kita secara fizikal ni jauh. Sebab Nabi nu zaman 1400 tahun dulu lah. Kita orang yang tak dengar Nabi bicara, kita orang yang tak bergaul dengan Nabi, kita ni orang yang tak pernah duduk di zaman Nabi. Jadi kita ni orang yang jauh. Jadi bila kita ni orang jauh, kita nak ambil daripada siapa untuk dapat agama Islam tu hak betul? Daripada para ulama. Jadi para ulama ni hak lagu mana pula? Ambillah para ulama hak betul-betul. Ambil daripada para ulama yang betul. Jadi ulama hak betul yang menyusun supaya orang Islam tak sesat ni siapa dia? Ambillah mereka yang berada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Islam itu kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita nak beramal, biarlah beramal dengan apa yang telah ditusun oleh ulama kita di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana ia lebih tepat, kerana ia lebih padan dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia padan dengan Al-Quran, dalam Al-Quran, dan dia padan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut yang tu baru selamat. Tak usah dia ikut. Kalau zaman dulu berperang, ulama-ulama kita hak dulu berperang, bukan berperang, mereka sentiasa bertembung dengan golongan-golongan yang sesat. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah. Jadi golongan-golongan ini adalah golongan yang berpegang, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakannya adalah bertentangan, yang tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hendaklah kita pegang i'tiqad, amal, segalanya itu daripada agama Islam, dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda yang Nabi bawa ni hendaklah kita dapat yang tepat. Jadi kita nak dapat yang tepat, ikutlah ulama-ulama kita di kalangan mereka di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan? Macam kita mazhab Syafi'i, no? Awak dulu Nabi ada sebut ke Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Dah tak sebut pun. Habis tu betul tang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Tuan-tuan, kalau kita baca satu kisah, satu hari
Nabi nak masa berlaku perang Tabuk, perang Khandaq. Perang Khandaq di perang Ahzab mana? Perang Ahzab. Jadi perang ni Nabi kata kat sahabat, kita tak payah keluar. Kita duduk di sempadan, korek parit. Jadi musuh nak main, parit. Masa korek, tiba-tiba sahabat Nabi korek, ada batu besar. Jadi sahabat tak boleh nak buang batu tu. Bila tak buang batu, tak boleh nak korek dalam. Jadi pun mengadu ke Nabi, Nabi main. Bila Nabi datang, Nabi katok sekali ya tuan. Nabi katok sekali, pegang cangkui kot lah, tak tahu Allah Alam pegang apa. Jadi sekali yang Nabi hentak sekali, pecah batu tu. Ketika itu Nabi pernah sebut, Nabi kata, kota Konstantinopel ni akan dibuka nanti suatu hari nanti. Kota Konstantinopel ni kota apa? Turki. Pintu masuk Eropah. Lawan dengan tentera Byzantine. Nabi pernah sebut masa tu tuan-tuan, baru nak perang Tabuk Khandaq. Tapi Nabi pernah sebut yang tu. Nabi kata kota Konstantinopel nanti akan dibuka satu masa nanti. Siapa buka? Nabi kata tentera adalah sebaik-baik tentera, dipimpin oleh sebaik-baik raja, sebaik-baik sultan. Tu Nabi sebut. Tentera hak yang buka kota Konstantinopel ni Nabi pernah iktiraf, Nabi pernah agungkan dia. Padahal dia tak pernah hidup lagi zaman Nabi. Nabi pun tak kenal dia. Tapi Nabi habang ada. Nabi kata apa? Nabi kata kota itu akan dibuka oleh sultan yang memimpin tentera tu adalah sebaik-baik sultan. Dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Tuan-tuan tahu tak sultan yang buka Konstantinopel tu siapa dia? Kita semua tahu Sultan Muhammad Al-Fatih. Baca sejarah dia. Sultan Muhammad Al-Fatih dia pegang dengan mazhab apa? Sultan Muhammad Al-Fatih bertaklid dengan mazhab. Mazhab apa? Sultan Muhammad Al-Fatih Asy-Syafi'i. Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia berpegang dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan berpegang dengan mazhab Syafi'i. Kalaulah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ni sesat, sudah semestinya Nabi tak kata kat dia kan. Padahal Nabi puji dia. Berapa lama tu masa nak tempoh Nabi cakap tu? 800 tahun. Abu Ayyub Al-Ansari pernah cuba tak berjaya. Sayyidina Umar cuba tak berjaya. Sayyidina Ali cuba tak berjaya. Zaman kerajaan Abbasiyah cuba tak berjaya. Mai zaman kerajaan Uthmaniyah dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih buka berjaya. Berapa lama tempoh antara buka kota Konstantinopel dengan Nabi pernah sabda? 800 tahun tuan-tuan. Jadi semua orang sahabat-sahabat semua berlomba nak bagi jadi dialah sebaik-baik manusia, sebaik-baik sultan yang memimpin tentera. Rupanya siapa dapat? Sahabat pun tak dapat. Rupanya dapat Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan dia tu bermazhab Syafi'i. Jadi kita kena berpegang dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan duduk pegang dengan i'tiqad lain. Sebab tu bila kita pegang i'tiqad lain, kan, kalau hak tak sesat, hak yang sesat harulah, hak yang tak sesat pun satu hal juga. Sebab bila dah sesat, kadang-kadang dia jadi bertembung dengan kita bercakap lagu lain, dia bercakap dia pegang lagu lain, dia jadi macam tu. Dia jadi lagu tu pula. Jadi kita bila kita buat satu amalan cara lagu ni, dia pegang cara lagu lain, jadi bertembung. Kita tak betul, dia kata dia betul, punggah. Tak ni jadi masalah. Sebab tu tuan-tuan, Tok alim tanah Jawi kita ni bukan calang-calang orang.
Zaman Tok Alim kita di tanah Jawi ni bukan calon-calon orang alim kan. Zaman depa tu kan ada kapal terbang. Anak cucu kita yang sambung pergi Mesir, yang sambung pergi Madinah, pergi naik kapal terbang. Tok Alim tanah Jawi kita pergi mengaji Mekah juga tu kan. Pergi mengaji Mekah. Zaman tu tak ada kapal terbang. Tapi mereka punya nak mengaji, tuan-tuan, pergi naik kapal lok berbulan tak apa. Kerana nak pergi mengaji ilmu sampai alim, jadi alim baru balik main tanah Jawi. Baru balik pergi Palembang, baru balik pergi Patani, baru balik pergi Kelantan, baru balik pergi pergi Kedah, baru balik pergi Perak. Punya nak jadi alim pergi mengaji tu sampai ke Mekah. Alim baru balik, tak alim tak balik. Anak-anak kita mengaji, cucu kita pergi mengaji luar negara, setahun dua balik, hari pun pula gitu ha. Kadang bulan alik gitu, depa alim baru balik. Tok alim kita tanah Jawi, jadi bukan main-main tok alim kita tanah Jawi ni. Cuma zaman depa tak macam zaman kita. Alim-alim mereka zaman tak canggih, mereka karang kitab. Karang kitab, bahas kitab hadis, bahas kitab tafsir. Sampailah duk baca tafsir Nurul Ihsan. Sampailah duk baca Hidayatus Salikin fi Sulukin Maslakin Muttaqin. Sampailah duk baca Hidayatus Subyan. Sampailah duk baca Usulul Tauhid. Siapa yang karang kitab ni? Ulama tanah Jawi kita. Ulama Melayu. Baharul Madhi. Ulama kita duduk kaulah kangsang. Yang alim dalam kitab, yang alim dalam bidang ilmu. Jadi kita ikut depa. Depa tak sesat Tok alim tanah Jawi kita ni tak sesat. Insya-Allah depa ni orang yang betul-betul orang yang betul-betul alim dalam bidang ilmu yang depa cari untuk nak menyebarkan Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW kepada kita yang tak alim, yang tak mahir dalam bidang ilmu. Jadi kita baca supaya kita boleh ikut apa yang telah mereka pelajari, insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW serta ikrar dengan lidah dan amal. Jadi dalam iman dia mesti ikrar. Ikrar tu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tu ikrar dengan lidah. Jadi lidah orang yang fasih kena sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang bisu mengikut apa yang dia faham. Tapi kalau mengucap bagi kita orang ajam, orang yang bukan Arab, lafaz syahadah bukan hanya sekadar lafaz, dia mesti faham apa yang lafaz tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang hang sebut tu? Sebab tu bukan bahasa kita. Sebab lafaz iqrar syahadah tu bukan bahasa kita. Jadi sebab kita bukan orang Arab, kita orang ajam. Elok sangat dah duduk kat bagai ajam dekat ni. Kan? Sebab kita bukan orang Arab, jadi kita kena tahu apa maksud tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Dan amal. Dan kita tidak boleh lari daripada melaksanakan amalan-amalan. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada bulan depan. Baru masuk bab yang keempat ni. Qul qali hadza sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.